Auzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad, La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ya, siapa dia? Yang mula-mula Haji Zainon, kamera Singapura. Wow, dia yang pertama. Menyapa Tabah, Jebon nombor 2, Faridah Drus, Fazilah Salini 4, Kamisah Rasiman, ya. Pun orang Singapura juga, ya. Kamisah Rasman, Zaila Muhammad Shah, Rifah Marjan, Zurina Isa, penama Nur Aziz, tolong share, like dan share, ya. Sharifah Aziza, Abdul Rahman, Yati Setia, Cik Non Abu Bakar, Salasya Muradi, laju ni Suwarti, Nani Tiriana Ahmad, Aliria, Mahani Muhammad Shah, Yung Aznon, Norman, Jebon dahsyat, terima kasih. Siti ZH, Nazmi Ani, Rifah Marjan dah sebut, Sharifah Aziza tadi, Khatijah Harun, ya. Ceduk Medula Oblangata, Yung Azun dah sebut tadi, Kami Sada, Keflizol, JB, bermasuk Aisyah Nasir, Mahani Muhammad Shah, Nur Arida, Haji Jamiah Sayan, Khatijah Harun, Wafi Ahmad, Keflizol dahsyat, terima kasih. Surati Uti, Didi Zari, Alexander Man, ya, Ehsan Yaakob, Ramlah Zul. Lagi siapa? Cahaya Syamrina, Nur Syamsina, ya. Abdul Rahman, Keflioda, Mamian, Farilah Faz, Didi Zari dah sebut, mana lagi? Nur Saidah, Nazmi Ani, Badul Alam Limin, Saidah Ida, Suwarti dah sebut tadi, Muhammad Kamal Rahim, Lita Walita, Zakhir Karim, Sharifah Azizah, dahsyat, terima kasih. Maria Aziz, Sirina Jamil, ya. Nazmi Ani, Yusnita Said, Salasyah Muradi, Mukhtar Nudin dah masuk, cikgu, terima kasih. Mastura Kastoba dah mula, ya. Ya, ujung-ujung ni baru semalam dah start fast Misnan. Lepas tu Zubaidah Ghani, Yusnita Said, Rashidah Syamsuddin, ditawa dah sebut, Zakia Khan, Sabri Das, Mahalil Mutalib, sedekah subuh, ya. Oh, bagus yang dah sedekah subuh, tahniah, ya. Dah habis subuh, sekarang cepat betul habis subuh, ya. Jom pilih untuk ceria, kata Cikgu Mokhtar. 69 masuk kelas, 49 share baru. Come on guys, keep on sharing. Akma, Sandra Ellen, Akma Halim tadi, ya. Zarida Wong Jowo dah masuk, terima kasih. Baba Hassan, Qasih Abdul Atih Dahlia, Mat Tahu, Mat Tahu, ni pakai ad ni, ya. Nina Mustafa, Syamsiati dah sebut tadi, Wong Jowo, Ima KS, Intan Sumaya, terima kasih. Siti Wahida, Azmi Property, tu dia, ya. Johanna Hussein, ya. Nur Arida, Ida Yaya, siapa lagi yang belum tak sebut, ya. Syamsina Saad, ya. Ini dia antara orang yang awalin tadi. 84 dah masuk kelas, 74 share. Cepat-cepat sikit guys. Hari ni hari Isnin, hari cuti untuk ramai orang, tapi ramai juga yang bekerja. Tok Abah cuti lah, ya. Hari ni cuti Maulidur Rasul semalam, dibawa ke hari Isnin. Ika Maizal, ya. Ratna Laili Ani, Jawada dah masuk, Sarah Azirah, ya. Kasih Ati Dahlia, Maldiah Rakyah, Intan Sumaya dah sebut tadi, Salasyah Muradi dah sebut, Yung Aznun dah sebut, Maya Sarah, ya. Ida Muhammad, Ni Azian, siapa lagi yang belum sebut? Ramai dah sebut dah. So 89 viewers, ya. Tak apa. So kita tak boleh tunggu, kita kena sambung, ya. Johanna Hussein. Baik. Tajuk kita hari ni ialah tips untuk membentuk minda yang positif bahagian kedua. Ni based on apa yang you all minta, tak apa pun layan lah, ya. Kita kongsilah. Bagaimana nak, kita dah sebut macam mana nak melayan orang yang negatif, tapi macam mana kita nak sentiasa remain positif
Jom kita bincang. Semalam kita mulakan dengan 3 tips cuci hati, ya. Lepas tu belajar untuk bersyukur dan fokus kepada bentuk sifat qanaah. Ni ramai orang terlepas pandang. Ya, how to be rasa bersyukur dengan apa yang ada. Rasa cukup dengan apa yang ada, qanaah, ya. Program kita hari ini dibawakan oleh webinar yang tinggal 9 hari. Hari ini 20 hari bulan, 10 hari bulan. Hari ini 10 hari bulan, kita akan ada webinar tentang komunikasi berkesan di tempat kerja pada 19 Oktober. Jadi ada 9 hari, 8 hari lah effectively. So jom, ya. Ramai yang dah mendaftar, bos, hantar staff, minta izin daripada bos, ya. Mereka yang dah tak bekerja, ya, boleh attend, of course. Beritahu sahabat, anak saudara, keluarga, adik-beradik, ya, WhatsApp group untuk join. Ya, sangat penting sebab kemahiran komunikasi adalah satu kemestian, satu aset yang sangat penting, bukan satu pilihan. Sebab kita sentiasa berkomunikasi walaupun dengan alat peranti, dengan media sosial, dia tak dapat menggantikan kemahiran berinteraksi secara interpersonal, secara mesyuarat, secara berdiskusi, secara berhiwar, soal jawab, tidak dapat dielakkan. Itu yang paling kritikal, yang dalam menjamin kelangsungan anda sebagai seorang pekerja, sebagai seorang bos, agar bos sayang, kawan sekerja sayang, pelanggan dan orang awam sayang. That is our mission. So sangat penting. 150 tip kita akan kongsi daripada masalah ataupun kesilapan biasa dalam berkomunikasi, sampailah 33 tip berkomunikasi yang berimpak tinggi. Di samping kita bincang juga pro dan kontra dalam social media. Gitu. So mudah-mudahanlah, walaupun tidak lengkap everything, tapi asas yang solid untuk anda memperkasa komunikasi tempat kerja dan menyebabkan bos recognize your merit, your performance. Jadi bos akan respect awak, sayang awak, jadi awak tidak ketinggalan, ya, dalam penilaian atau dalam succession plan, ya, untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Nama anda, ya, paling teratas lah. Gitu. Ya, mudah-mudahan dengan asbab anda pintar dan bijaksana dalam berkomunikasi. Di samping prestasi yang meyakinkan. Ya, jangan pandai cakap tapi tak pandai buat. Ramai orang pandai buat tapi tak pandai cakap pun orang tak nampak. Pandai buat, rajin kerja, hebat, tapi tak dapat berkomunikasi, jadi orang tak nampak kewibawaan anda. Akhirnya bos overlook you, your friends ignore you, and the customers also complain about you. Kau kan rugi kan? Baik. Itu penaja utama kita. So, tip nombor 4, sambung, ya. Tip nombor 4 ialah fokus kepada nikmat, ya, dan kebaikan yang kita dapat. Masya Allah, ya. Terlampau banyak nikmat dan kebaikan yang kita dapat, ya. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita fokus pada all the good things. Kan kita dah lalu diperingatkan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana satu yang ingin kita dustakan. Banyak sangat nikmat. So, fokus kepada nikmat dan kebaikan yang kita terima daripada Allah, daripada manusia, daripada persekitaran, daripada keluarga. Banyak sangat nikmat yang kita terima. Tapi kita terlepas pandang, hence, kita sometimes negatif. Apalah, kenapa aku yang sakit? Kenapa aku yang tak naik pangkat? Kenapa aku yang disalahkan? Kenapa aku? Padahal, bila kita dapat sedikit ujian, kita mengeluh. Sebab banyak kali tak bersyukur dengan nikmat yang melimpah ruah. Maka Allah ujilah untuk kita tengadah balik. Terantuk, terus tengadah. Fokus kepada nikmat dan kebaikan yang kita terima daripada semua sumber, dari Allah, dari manusia, daripada persekitaran, daripada alam, ya. So many good things. Udara yang bersih, persekitaran yang baik, jiran-jiran yang baik, ya. Keluarga yang menyokong, keluarga yang bertolak ansur, keluarga yang sentiasa membantu, yang mendoakan, kawan-kawan yang sentiasa menyapa, ya, menyapa anda, ya, membantu dan berikan kata tu apresiasi kepada setiap apa yang anda lakukan. Ini semua nikmat yang selampau banyak, yang kadang kita terlepas pandang sehingga kita negatif, ya. Sedikit ujian terus komplain, terus down, ya, gitu, ya. Fokus kepada nikmat dan kebaikan yang kita terima. Nombor 4, ya, okey. Nombor 5, sebelum kita pergi ke nombor 5, program kita juga hari ini dibawakan oleh ni yang untuk Abah kata pagi dan malam lah, ya. Sebiji pagi, sebiji malam, ya. Kondisi plus, ya, yang mengenai banyak antioksidan. So, bahan yang banyak antioksidan ni dapat jadi cleanser, cleaning system kepada badan kita.
Itu sebabnya kita akan mudah-mudahan bertambah sihat, bertambah positif, bertambah tenang ya, bertambah hilang sengal, hilang sakit, dapat bertindak dengan lebih baik ya. The whole body system bertambah lancar insya-Allah, step by step. Asbab Kondisi Plus dan Healthy Living. Dah kita ambil bahan ni Kondisi Plus yang mengandungi Cordyceps militaris yang banyak mengandungi antioksidan dan juga vitamin C. Vitamin C ni bagus untuk immunity system ya, untuk kita punya kulit, untuk kita ketenangan. So rentetannya banyak benda positif akan berlaku dengan syarat kita berfikir positif, banyak bersyukur seperti yang kita sebut tadi, dan mengamalkan cara hidup sihat dengan dietnya, berjalannya, exercise-nya setakat yang mampulah ya. Kita berubah dan fikir yang positif. Topik kita tips untuk memperkasa minda yang positif, maka kita akan dalam landasan yang betul untuk jadi orang yang sentiasa redha, bersyukur dan positif. Yeah? Alright. Okay. Nombor 5, tengok orang lain yang lebih sengsara, lebih kata tu in adverse situation, yang kurang bernasib baiklah berbanding kita. Baik dalam negara-negara kejiranan ataupun luar negara. Tiap-tiap hari kita nampak ya masalah orang lain kena banjir, kita kena banjir, tapi banyak tempat bantuan dan sebagainya ya. Orang lain pun kena banjir, meninggal ya. Ramai yang mati, ramai yang hanyut, ramai yang tak ada rumah ya, duduk kat kem-kem ya. Kita ya duduk di pusat pemindahan banjir sementara, pusat pemindahan sementara, kejaplah dalam 2-3 hari atau seminggu, lepas tu balik ke tempat ya, ada pula bala bantuan akan datang insya-Allah ya. Tolong cuci rumah, tolong betulkan rumah, banyak bantuan akan datang insya-Allah. Tapi masih perlu juga pihak pemimpin ya melihat, mengkaji keperluan orang awam yang perlukan bantuan yang kadang terlepas pandang ya. Banyak sumber untuk membantu tapi ada pihak yang tidak perasan orang yang perlu bantuan ya. Okey. Tengok orang lain yang lebih sengsara, kita akan lebih bersyukur, akan lebih bahagia, akan lebih, bukan seronok tengok orang sengsara, bukan. Berbanding dengan orang lain yang lebih sengsara, kita kena bersyukur dengan apa yang ada kita ada. Ya Allah, dia yang aku ada juga anak dia langsung tak ada anak. Jadi kita bersyukur walaupun anak kita cuma seorang. Ya, aku ada juga kereta buruk. Dia cuma jalan kaki atau naik basikal saja. Aku ada juga kereta buruk. Alhamdulillah. Nampak? Ya, tapi kalau kita bandingkan kereta buruk kita dengan kereta baru orang lain, kita akan rasa rendah diri dan negatif. Alamak, aku tak mampu beli kereta dalam keadaan sekarang. Tengok jiran aku tukar kereta baru. Ya Allah, ya, kita rasa rendah diri, kita rasa down ya, dan kita rasa discouraged ya, disheartened ya. Jangan ya, kita bersyukur dengan apa yang ada. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. So tengok orang lain lebih sengsara, kita akan dapat membentuk satu sifat syukur dan lebih positif minda kita. Aku tidak seteruk orang lain. Ya. Tok Abah tengok orang yang kelainan upaya, yang tak boleh bercakap, yang tak boleh melihat, yang tak boleh mendengar, tak boleh bercakap tu kadang berkait ya, yang tak cukup anggota badan ya, tapi mereka sangat berjaya. Sangat berjaya. Memang Tok Abah terinspirasi. Sangat terinspirasi. Dalam keadaan dia tak ada tangan boleh berenang. Tok Abah yang cukup anggota alhamdulillah berenang pun bolehlah sikit-sikit, tapi tak pandailah berenang seperti dia yang tak ada tangan. Tak ada tangan, tak ada kaki boleh berenang, tak geram ke? Jadi kita kena banyak bersyukur, kena lihat orang lain yang kurang daripada kita untuk membentuk minda yang positif. Kita akan lebih kata tu terangsang, terinspirasi. Kalau dia yang dalam keadaan kekurangan boleh, kenapa aku yang banyak kelebihan tak boleh? Gitu. So kalau ada orang umur 80 baru start buat program masters atau program PhD, umur 80 tahun baru start program sarjana atau PhD, awak yang umur 60 tahun, apa? Aku dah pencen nak belajar buat apa? Nampak? Ada sahabat Tok Abah, namanya Haji Kamal Yop, umur 60, pencen, dia terus masuk law school, ambil bidang peguam lah, ya, undang-undang. 4 tahun kemudian lulus, ya, lepas tu call to the bar, sekarang bertugas bertindak ya sebagai seorang peguam. Ya, umur baru 71, ya, baru 71, umur 64 baru call to the bar. Ya, nampak tak? Ini kisah-kisah benar. Ya, ini kisah-kisah benar di kalangan sahabat-sahabat kita. Cuba kita lihat
ya, betapa nikmatnya yang Tuhan berikan kepada kita tapi kita tak perasan. Tengok orang lain yang lebih sengsara dan kita akan lebih bersyukur dan lebih positif kitanya minda. Gitu ya. Bukannya seronok tengok orang sengsara, tak, atau dengki orang berjaya, tak. Orang berjaya sebagai kita punya inspirasi, orang yang sengsara sebagai kita punya punca untuk kita bersyukur. Aku lebih baik daripada dia, so aku kena bertambah baik, jadi aset dan membantu orang lain. Ya, gitu. Jadi kita akan sentiasa berfikir positif. Nombor 5. Okey, jangan lupa program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 19 Oktober. Komunikasi berkesan di tempat kerja. Jom datang ramai-ramai. Dah ramai dah. Dah beratus yang mendaftar. Syukur sangat. Majlis perbandaran. Hantarlah 10-15 orang daripada setiap bahagian. Hantar. Unit ke hantar. Wakil. Agar mereka berkongsi dengan yang lain. Majlis perbandaran, kilang-kilang, NGO hantar. Ya? Sekolah-sekolah pun hantar. Ya? Sekolahnya kaunselor. Untuk attend program Tok Abah. Boleh kongsi kepada yang lain. Ya? Buat eco seminar. Komunikasi berkesan di tempat kerja, satu aset, satu kemestian, satu kewajiban, satu keperluan, bukan satu pilihan. Untuk kelangsungan organisasi, agar bos sayang, rakan sekerja seronok dengan kita, orang awam, pelanggan dan sebagainya seronok dengan kita. How can we do that? Change our aura by changing our communication skill. Tok Abah akan terangkan 21 kesilapan lazim dalam berkomunikasi. Lepas tu 13 jenis style berkomunikasi manusia. Daripada 17 undang-undang minda, Tok Abah akan kongsi 11 undang-undang minda yang akan mempengaruhi kita punya kaedah komunikasi dan proses memproses maklumat dalam kepala untuk faham. Lepas tu Tok Abah akan terangkan 33 kaedah berkomunikasi, tip berkomunikasi yang berkesan. Lepas tu kita bincang pro dan kontra penggunaan social media di tempat kerja. Bagaimana dia membantu dan tidak membantutkan, ya, hubungan dengan bos, dengan kawan sekerja, rakan sekerja dan juga pelanggan atau orang awam. Luar biasa, seronok. Dan yang penting akan mengubah hidup anda kalau anda amalkan dengan istiqamah. Ya, okey. Itu memang bidang Tok Abah, ya. Komunikasi dan psikologi itu bidang Tok Abah. Okey. So, nombor 5 settle. Nombor 6. Bagaimana kita nak membentuk minda yang positif agar kita sentiasa moving forward, sentiasa terinspirasi dan dapat menginspirasi orang lain. Nombor 6 ialah open yourself to humor. 2 hari lepas, ya, hari ni hari Isnin, hari Jumaat, ya, hari Sabtu, Tok Abah pergi kepada open house WQ Park, jumpa dengan seorang doktor pakar, ya, head of ortopedik. Doktor bukan Levin, Dr. Levin, ya. Dr. Levin, ya. Tok Abah ingat nak sebut Dr. Lenin, ya. Dr. Levin, ya. So kami berbual, ya, kami Tok Abah analyse dia, ya. Nak kenal dia seronok, ya. Dia orang yang lahir bulan November. Orang bulan November ni orang memang bijak dan luar biasa. Tapi orang bulan November yang Tok Abah kaji berpuluh tahun, 40 tahun, orang yang suka bersendirian. Quite introvert, tetapi dia ni suka berkawan. Ya, dia orang yang bukan Islam, tetapi kalau ada masalah nak buat tahlil, dia yang organize. Tahlil ke, kenduri selamat ke, ada program untuk buat kata tu tausiah ataupun buat jemputan untuk ceramah agama, untuk buat umrah pula. Untuk kena buat kata tu, panggil orang untuk kita buat majlis usrah. Tu nak cerita perkataan usrah, ya. Usrah tu timbul umrah tadi, ya. Dia lah yang organize, Dr. Levin ni. Dan dia ni patutnya dia orang yang introvert, pendiam, ya, banyak berfikir, memang pintar, tetapi dia sibuk bercampuran. Dia kata dia tak boleh hidup tanpa kawan. Itu memang bukan sifat semula jadi orang lahir bulan 11 yang Tok Abah kaji, ya. Tok Abah mengkaji selama 45 tahun, ya. So, tapi dia unik. Dan dia pula pandai buat lawak. Pada orang bulan 11 ni, kalau dia buat lawak, orang lain
kena tunggu sebulan baru faham. Sebab lawak dia memang orang tak faham. Orang lain buat lawak pun dia perhati seminggu baru ketawa. Itu sebab analyze ya. Tapi ada orang yang memang kalau suka warna kegemaran warna hitam. Lepas tu lahir pula bulan ganjil seperti bulan 9 atau bulan 11 ya, atau bulan 5 ya. Kalau dia buat lawak orang tak ketawa, kalau orang buat lawak dia tak ketawa. Tu poin kita nombor 6 inilah open yourself to humor. Artinya belajar untuk melihat the lighter side of life. Belajar untuk mudah faham lawak orang, joke orang ya. Melihat benda yang kelakar lah dalam hidup kita ni. Jangan terlampau serius. Ya, kerana kita terjatuh, yang biasa, jangan orang tua macam Tok Abah jatuh, dangerous. Tapi kalau kita, orang muda-muda terjatuh sikit, kita kan, apalah aku ni, yang boleh aku terjatuh, yang aku tengok apa tadi tu? Kalau tengok, ni tengok katak melompat pun boleh aku terjatuh. Ya, dia boleh ketawakan kesilapannya. Ya, open yourself to humor. Belajar untuk memahami. Tengok kartun boleh ketawa. Ada orang tengok kartun, dia tak, apa punya bodoh kartun ni. Dah kena langgar kereta hidup balik. Ya, dia tengok kartun. Tengok Bugs Bunny. Ya, tengok Bugs Bunny. Tengok kartun lah kan. Dia boleh argue dengan producer ya, yang buat kartun tu. Apa punya bodoh. Ya, dah masuk ya, jatuh, lenyek hidup balik. Apa tak logik betul. Dah nama kartun. Ya, jadi kartun, jadi orang yang tak boleh appreciate kartun ni kadang bukanlah ada masalah, tapi kena belajarlah appreciate. Ya, tapi jangan terlampau banyak ketawa, itu betul ya. Jangan terlampau banyak ketawa, nanti hati kita jadi keras pun betul juga. Tapi open yourself to humor artinya belajar untuk melihat the lighter side of life. Nampak apa dia, perkara yang tidak menyesatkan nafas lah. Ya, sesak sikit aja terus ya, kecewa terus ya, hujannya alamak bestnya rahmat Allah turun hujannya, mencurah-curah syukurnya ya, untungnya penanam padi ya, bahagianya pokok-pokok yang disiram. Ya, so tu ini satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya, nampak dengan cucu seronok, tengok gelagat cucu tak apa sangat seronok, boleh happy. Semalam cucu Tok Abah merajuk, ya, Tok Abah pun cerita kisah dia masa kecil. Ketawa balik dia, ketawa. Kekek dia. Dia ni pandai, budak pandai. Masih dia umur 3 tahun, sekarang umur 7 tahun. Merajuk semalam. So, Tok Abah, when you were small, yeah, you always tell story to Tok Abah. Yeah. When Tok Abah dah sleepy, you akan say, Tok Abah, I will tell you a story. Once upon a time, there was a princess. And then, dia tengok kita dah mengantuk. And then, the end. Okay, now your turn. Dia ingat kita mengantuk, kita tak dengar. Baru start je. And the end. And they live happily ever after. The end. Okay, Tok Abah, now your turn. Dia punya pandai Tok Abah cerita, dia ketawa. You haven't told any story yet. You haven't told me any story. Tapi sebab dia nampak kita mengantuk. The princess, there was a princess, a beautiful princess. And they live ever happily ever after. The end. Giliran Tok Abah pula untuk bercerita. Dia ketawa. Tu masa dia umur 3 tahun. Jadi dia mengajuk semalam. Dia mengajuk. Tok Abah cerita perangai dia masa kecil-kecil. Kerana Tok Abah dah pasangan dia. Umur dia masa tu umur 2 tahun setengah. I want to sleep. Don't disturb. Okay, dia kata. Don't disturb. I want to sleep. Tok Abah. Kerana Tok Abah bergurau-gurau ni. Kita pun pejam mata. Buat meneguk. Dia pun terus. Tung! Dia kejutkan kita. Sengaja. Masa umur dia 2 tahun setengah. Dia tak boleh tengok atuk dia tidur. Tok cerita kat dia tentang perangai dia masa 2 tahun, ketawa dia balik. So, ni contohlah open yourself to humor. Ya, boleh nampak benda yang simple-simple tapi mengembirakan, boleh buat kita ketawa. Buat orang lain ketawa, maka kita akan jadi orang yang positif. Buat lawak. Tak kata lawak bodoh dengan pasangan. Buat lawak bodoh pun tak apa sebab kita pun bukan pandai sangat. So, buat lawak bodoh. Ya, jadi belajarlah sikit-sikit. Jadi seronok ya, dengan pasangan, dengan adik-beradik, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Bahagia ya, dan kita akan jadi orang yang positif insyaAllah. Right? Nombor 6. Open yourself to humor. Ala kadar lah, jangan melampaui batas ya. Ala kadar. Ya, tu jangan go to extreme lah, jangan go extreme lah. Ya, suruh kita ketawa. Tak. Sesekali senyum dan ketawa lah, sesekali. Ya, alright ya. Janganlah all the time. Jadi takut-takutkan hati jadi
keras dan jadi gelap. Kalau kita ketawa sahaja, makan kenyang sangat pun hati jadi gelap. Dan bila makan perut sentiasa kenyang, tak pernah lapar, hati kita jadi gelap tau, jadi kering. Tak peka, tak sensitif, tak kesian kat orang. Sebab kita kenyang, memanjang. Sebenarnya kita disuruh berlapar juga. Dan bila kita lapar, kita akan lebih sensitif. Ingat orang lain yang susah. Sebenarnya orang Islam disuruh berpuasa 1 bulan. Antara lain pun sebab lah kan. Okey. Dan ingat, program kita dibawakan oleh webinar pada 19 Oktober. Ya, komunikasi berkesan di tempat kerja. Sangat penting, sangat relevan untuk kehidupan kita. Walaupun kita sudah bersara ke NGO ke, ya, cikgu pencen ke, relevan untuk orang lain, ya, untuk kita share dengan orang lain, bimbing anak buah, keluarga, cucu cicit kita, insyaAllah. Ya, alright, open yourself to him. So, satu lagi perkara yang Tuan Abah suka nak kongsi ini ialah, inilah dia. Ini pun ada juga satu perkara yang penting ni. Excel Pro. Ini pun dah beratus ribu orang. Berjuta tak tahulah, tapi dah ratus ribu dah. Tapi mungkin dah berjuta kot, sebab dia punya formulasi ni dah start 15 tahun yang lepas. Tapi sekarang ni rebranding dia anunya dengan reaching apa nama kata tu, bentuk baru, presentation baru. Maka Excel Pro ni sangat-sangat banyak orang yang dah gunakan. Yang penting rasanya sangat sedap. Anak-anak semua mengaku sangat lazat, macam rasa coklat, ya. Memang ada rasa coklat, dan dia akan menyebabkan anak-anak seronok belajar, ya. Ini membantu, ya, mudah belajar, lebih fokus, lebih bertenaga, seronok belajar, lama belajar, dapat mencerap. Akhirnya pandailah. Sesuai untuk anak 2 tahun sampai 80 tahun, ya. 90 tahun boleh, ya. Di sini macam-macam dia kandungannya, termasuklah Bacopa Moniari, ya. Tulisannya kecil sangatnya, tu abah tak apa nampak, ya. Lepas tu dengan perasa coklatnya, dengan vitamin-vitamin berkaitan dengan tidak ada gula putih, ya. Sangat bagus untuk fokusnya. Ada DHA, ada kolesterol, ya, ada tamar dan sebagainya. Bagus, ya. Yang penting ramai orang, anak dan orang dewasa yang dah makan dan nampak kesan positif. Syukur, alhamdulillah. This is Excel Pro, ya. Perasa coklat dan sangat-sangat ratus ribu yang berikan testimoni yang positif. Okey. Alright, tip nombor 7. Nombor 6 tadi, open yourself to humor. Belajar untuk senyum, ketawa dengan gelagat situasi. Tengok the lighter side of life. Jangan terlampau serius. Nanti minda kita jadi negatif. Serius sangat. Semuanya apalah. Sikit komplain. Serius sangat. Kenapa tak lurus? Kenapa gini? Kenapa itu? Kenapa pula hujan pagi-pagi? Kenapa menangis? Kenapa start komplain saja. Ini. Tapi dia tengok lighter side of it. Ada ketawa, ada menangis, ada sihat, ada sakit, ada tenang, ada tak tenang, ada cerah, ada hujan. Barulah cantik hidup. Gitu. Ya. Nombor 7, spend more time with positive people. Ni pun tak pernah sebut all the time. Kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Berkawan dengan orang-orang positif, kita akan positif. Berkawan dengan orang-orang negatif, kita akan jadi negatif. So, spend more time with positive people. Baik kawan, ahli keluarga, ya, WhatsApp group yang positif, ya. Kita akan jadi positif. Isu kita jangan lupa tip membentuk minda yang positif. So, campur dengan orang-orang positif. Itu background tu. Cucu Tok Abah yang paling kecil dah bangun. Budak comel yang sangat rapat dengan Tok Abah. Dia kalau dengan Tok Abah dia senyap lah. Ya. Okay. So, spend more time with positive people. Kita akan jadi positif insyaAllah. Ya, mudah-mudahan kita akan lebih tenang, lebih terinspirasi dengan orang positif, ya. Berkawan dengan orang yang positif, kita jadi positif. Berkawan dengan orang yang suka cari ilmu, kita akan mudah cari ilmu. Berkawan dengan orang yang aktif untuk jaga kesihatan, kita akan ikut sama. Bercerita dengan orang yang sentiasa menolong orang lain, NGO dan sebagainya, kita pun terinspirasi, terpanggil untuk join grup NGO dan membantu orang lain, badan amal dan sebagainya. Berkawan orang yang suka melepak, kita begitu. Berkawan dengan orang yang sentiasa gosip, takut-takut kita pun tergosip sama. Mendengar orang yang gosip, kita juga dapat dosa. Mendengar orang yang sedang gosip, kita dapat dosa. Ya ke? Kita tak cakap apa pun, kita dengar. Kalau awak tak dengar, dia tak
tak ada inspirasi untuk bergosip. Ada tak orang bergosip seorang-seorang? Ya, mengumpat orang seorang-seorang. Ada tak? Orang gila ada. Ya, tapi sebab awak dengarlah dia mengata. So awak sebenarnya bersyubhat dengan orang yang mengumpat. Mendengar orang yang mengumpat, apatah lagi dapat, oh, ya ke? Dia tak sangka. Makin bersemangat orang yang mengumpat tu. So mendengar, habis kalau dengar orang mengumpat nak buat, walk away, jalan, ambil je, halo, jalan. Ya, seolah-olah ada panggilan, padahal tak ada. Itu berbohong, bukan muslihat untuk tak dengar dia mengumpat. Tak bagi peluang dia nak mengumpat sebab awak ada depan dia maka dia nak mengata. Nampak? Nampak tak? Jangan ni perkara hot ni benda baru ni aku nak dengar. Mendengar orang yang mengumpat, kata ulama guru takbah, sama dosanya dengan si pengumpat. Tu tambahannya, elok mengumpat sama. Itu bukan nasihat, itu sindiran. Itu sindiran. Baik mengumpat sama, sama-sama masuk neraka. Falakam tak kata elok mengumpat sama. Ya, alang-alang dan dengan mengumpat. Bukan. Itu cuma nasihat supaya kita tak terjebak ya dengan benda-benda yang bukan-bukan ya. So itu dia yang takbah kena berhenti awal sebab mungkin perlu membantu cucu yang sedang berdrama tu ya. Budak-budak ni kan maknya kena pergi outstation. Jadi dia so takbah berhenti kat nombor 7 pagi ni. Mudah-mudahan anda semua dapat sesuatu yang positif hari ini. So jadikan hari ini hari terbaik. Hari ini hari cuti untuk separuh orang, hari bekerja untuk yang lain, hari travelling untuk separuh orang. So sometimes you travel sebab this is a long weekend. So orang yang balik kampung pada hari Jumaat, Sabtu yang lepas, hari ini dia balik daripada tempat masing-masing ke tempat kerja. Hari Isnin kan. So selamat dalam perjalanan. Mudah-mudahan dapat rahmati Allah. Hari ini buat yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Dan sempena semangat Maulid Rasul semalam, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, kita banyak berselawat atas Nabi supaya tenang, dapat inspirasi dan sentiasa berminda positif. Ya, so buat yang terbaik hari ini. Ya, adik-adik anak-anak, selamat dalam perjalanan. Yang sakit makan ubat. Ya, ikut dengan nasihat doktor dan banyak istighfar dan bertaubat. Mudah-mudahan itu juga sebagai terapi. Ya, so ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.